Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 3 Okey, hari ni cikgu nak bincang contoh-contoh yang ada dalam buku Cikgu just recall balik apa yang dah belajar di sekolah lah. Okey, sepatutnya pelajar dah belajar dengan cikgu. So video ni membantu pelajar lah untuk buat ulang kaji. So sebelum tu kita tengok sedikit introduction Pelajar belajar sin, cosinus, tangent. Okey, ingat saya takut hantu. Okey, kalau saya hantu, tak takut sangat. Mudah je. Okey, sin tentangan hipotenus, cos sebelahan hipotenus, tangent tentangan sebelahan. Okey, kita terus kepada contoh yang pertama lah. Okey, contoh pertama ni cikgu ambil daripada textbook lah. Kenal pasti sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan. Okey, sisi bersebelahan dengan hipotenus. Okey, hipotenus bahagian yang paling panjang lah. Okey, berdasarkan sudut yang diberi dalam jadual di bawah. So dia ada jadual dekat bawah Okey, yang paling penting sekali pelajar tahu dulu hipotenus dulu So hipotenus kita label hipotenus bahagian yang paling panjang hipotenus. So bahagian yang paling panjang hipotenus. So dekat sini bahagian paling panjang hipotenus. Kalau untuk segitiga yang kecil ni, yang ni adalah hipotenus. Okey, dalam jadual di bawah untuk semua segitiga bersudut tegak yang berikut. Okey, kita tengok satu contoh segitiga ABC lah. Segitiga ABC. Okey, sudut yang pertama dibagi dekat sini BAC. Okey, sudut BAC. BAC. A ni tengok A ni tengah. So sudut dia mesti dekat sini. BAC ni. Okey, kita andaikan dia X lah. Sudut BAC tu adalah X. So soalan dia nak hipotenus. Okey, soalan dia nak hipotenus. So pelajar tahu hipotenus AC, hipotenus hipotenus. Okey, hipotenus adalah AC. Okey, dia dah jadi bertentangan, setentang dengan dia lah. Setentang dia dah jadi BC. Okey, dan lagi satu bersebelahan. So sebelah yang ni lah, sebelah BA. Untuk sudut BAC, kalau kita pergi yang kedua, kalau dikata sudut BCA. Okey, so BCA kita ambil dekat mana BCA? Kita mesti ambil dekat C So cikgu pakai warna merah. BCA, C lah. Okey, so yang ni tadi tetap hipotenus hipotenus dia tetap AC. Okey, lepas tu setentang dengan dia. Setentang dia dah tukar dah kat sini. BA. Sebelahan dekat sini. BC. Boleh belajar So settle untuk segitiga yang pertama. Ni segitiga yang pertama Kita pergi segitiga yang kedua. Okey, segitiga yang kedua. Tukar warna lain pula. Segitiga yang kedua. Okey, kalau kat sini dia bagi sudut LKM. So LKM. So cikgu atas sikit. Okey, LKM. So K lah. Sudut dia mesti dekat K macam ni. So hipotenus tetap yang paling panjang, KM. Mudah je. Kalau setentang tentangan dengan dia, ML. Sebelahan KL. Boleh So lagi satu contoh, LMK. Sudut LMK. So cikgu pakai warna lain.
Pakai merah pula, warna hijau lah. LMK dekat M sudut dia dekat M kat sini. So hipotenus dia tetap yang paling panjang, KM. Tentangan dia dah KL dan sebelahan dia dah ML. So settle Okay, settle segitiga yang kedua, kita pergi segitiga yang ketiga. Okay, untuk segitiga yang ketiga ni dia ada dua segitiga lah, segitiga yang ketiga. So kalau kita ambil segitiga yang ketiga, okay, kita tengok ada bagi segitiga apa, PQT. Sudut PQT, so berada di Q PQT. So kat sini lah sudut dia. Okay, so hipotenus dia tetap paling panjang, PT. Setentang dengan dia, tentangan dengan dia, PQT PQT. Okey, setentang dengan dia adalah PT PQT PQT. Okey, yang setentang dengan dia QT kita ambil yang paling panjang sekali lah, yang second panjang. So sebab sebelahan dia mesti sebelah ni, PQ. Okey, kita ambil lagi satu sudut. Okey, untuk pelajar lebih faham, QRS. QRS, sudut dekat R. So dekat sini lah. So hipotenus dia tetap yang paling panjang sebab dia segitiga kat luar lah. SR, setentang dengan dia kita ada QTS ataupun QS lah. Biasa je kita ambil yang paling panjang ni QS. So cukup padam, kita ambil QS saja. Okey, sebelahan dia kat sini lah, QR. So settle untuk contoh yang pertama contoh yang pertama. So kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua diminta kita lengkapkan jadual berdasarkan raja dekat bawah. Okey, kita tengok yang X dulu yang X dekat sini, X ni dekat sini X. Cikgu dekat besar sikit X. Okey, so dia nak sin X. Sin X, sin sama dengan tentangan per sebelahan. Okey, so tentangan dia jadilah tentangan dia QR per, saya takut hantu, bukan TS TH, hipotenus. So hipotenus kat sini lah, kita tulis siap-siap lah hipotenus paling panjang. So RP. Kalau cos X, okay, kalau saya hantu, cos X sebelahan dia QP per dengan hipotenus RP. Kalau tangent X, tak takut sangat. So tentangan dia QR bahagi dengan QP. Sama juga Okey, kalau yang kedua sin Y. So bila kita tengok pandangan daripada Y, hipotenus dia tetap sama hipotenus dia tetap sama. So cikgu pakai merah lah. Okey, sin Y. Sin sama dengan tentangan per hipotenus. So tentangan dia kat sini QP per dengan RP. Okey, cos Y sebelahan per hipotenus, sebelahan dia QR per RP, dan last sekali tangent X. Tangent X pula, tangent Y. Minta maaf tangent Y sama dengan tentangan QP per sebelahan QR. Yang penting pelajar tahu formula ni lah. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Kena tahu formula tu. Okey, so settle contoh yang kedua. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Kita terus kepada soalan lah. Okey, raja di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Apa maksud sudut tegak?
dia bersudut 90 darjah kat sini ni 90 darjah. Tentukan sama ada semua nisbah terigu bagi X ni dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Okey, kita nak buktikan sama atau tidak. So kita bagi alasan dia lah, bagi alasan dia. Okey, kita cari dululah, kita cari X dulu sin X. Sin X. Saya takut hantu. Tentangan 3 per hipotenus dia 5. Okey, cos X, kalau saya hantu sebelahan 4/5. Tangent X. Okey, tak takut sangat tentangan 3/4. Okey, kalau Y, sin Y sama dengan saya takut hantu, tentangan 1/5 bahagi dengan hipotenus 2/5. Okey, cos Y sebelahan per hipotenus 2/5. Tangent Y sama dengan tentangan per dengan sebelahan. So sekarang ni nisbah yang ni sama tak dengan yang ni? So pelajar boleh tekan kalkulator Cikgu ambil kalkulator sekejap dah ada kalkulator. So kita buat warna lain lah, warna purple senang. Okey, kalkulator 3 bahagi dengan 5. So pelajar akan dapat 0.6. Kat sini 0.6 So yang bawah dia sama tak? Okey, 1.5 bahagi dengan 2.5. Okey, so 0.6 sama dua ni sama. Okey, seterusnya cos X lah. Cos X 4 bahagi dengan 5. So 0.8. Okey, 2 bahagi dengan 2.5. 0.8 juga. So yang ni setara lah. Ni 0.8, yang ni 0.8. Okey, rasanya tangent pun sama jugalah. Tangent 3 bahagi dengan 4. Okey, dapat 0.75. 1.5 bahagi dengan 2. So sama 1.5 bahagi dengan 2. So 0.75. Yang ni 0.75, yang ni 0.75. Nyatakan alasan dia lah. So sama panjang Okey, bagi sudut X dan sudut Y ni adalah sama lah, sama kat sini sama. Okey, sebab panjang sisi dia tu sama lah. Okey, so settle contoh yang ketiga. Kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey, first kali contoh yang keempat, rajah segitiga dekat sebelah tu bersudut tegak, hitung panjang PR. PR ni hipotenus lah. Hipotenus. So kita andaikan dia X lah. So formula dia kalau panjang PR X kuasa 2 sama dengan nak cari hipotenus tak kisah mana-mana 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. So kita settlekan 15 kuasa 2. So pelajar akan dapat 225 tambah dengan 8 ke 8 64. So dekat sini X kuasa 2 So kuasa 2 buat data sebelah dia jadi punca lah. 225 tambah dengan 64. So pelajar akan dapat 289. So punca 289 tekan punca 289 tekan sama dengan. So pelajar akan dapat 17 cm sebab dia ada unit dekat sini 17 cm. So settle. Okey, ni settle yang A lah. Okey, kalau nak cari B, sin PRQ. Ingat R. PRQ. So kat sini R lah. Okey, sin sama dengan
Sin sudut PRQ. Sin sama dengan saya takut hantu, tentangan dengan hipotenus. So hipotenus dah dapat dah tadi 17. So hipotenus ni dah confirm 17. So tentangan dia 15 per 17. Mudah je. Okey, kalau cos pun sama juga. Okey, BC cos PRQ sama PRQ cos PRQ P lah. Okey, cos kalau saya hantu sebelahan. So 8 per hipotenus 17. Senang je. Okey, kalau tangent QPR tangent QPR, sudut dia mesti dekat P lah. QPR, so cikgu padam dulu. So kita ambil warna hijau QPR. So tangent dia mesti macam ni, tentangan persebelahan. Okey, tak takut sangat tak takut sangat tentangan lah. So 8 per 15. So settle untuk contoh yang keempat. Mudah je. Okey, yang tengok video cikgu semalam introduction tu dah dapat sedikit gambaran dah dapat sedikit gambaran. So ini kita perkukuhkan lagi lah. Okey, so contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima ni panjang ni A sampai F. So cikgu ambil ABC lah. ABC panjang QR. Panjang QR. Okey, lagi maklumat yang dibagi pada kita SQ. SQ adalah 6. Tengok sini maklumat. Dia kadang-kadang ni kita tak tengok maklumat SQ 6. So kat sini 3, kat sini 3 lah. Okey, kita tahu dah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras yang asas. Okey, yang asas pelajar tahu. So cikgu lukis kat sini. Okey, 4, 3, 5. Tak kisah, 3 bawah pun boleh. 3, 4, 5. So lagi satu teorem Pythagoras. Okey, yang ada kat sini kat sini 6, kat sini 8, kat sini 10. Automatik pelajar tahu. So 3, 4, kat sini 5. Kat sini 6, kat sini 8. Soalan dia cari QR. Tahu dah 8. So ini QR sama dengan 8. Ataupun kita nak cari kan hipotenus dah ada. So kita andaikan QR kuasa 2 sama dengan hipotenus 10 kuasa 2 tolak dengan panjang sisi lah 6 kuasa 2. So 100 tolak dengan 36. So pelajar akan dapat 64. So QR kuasa 2 So kuasa 2 bawa pergi sebelah. QR sama dengan punca kuasa 64. So dia akan dapat 8. Kalau dia nak jalan penyelesaian lah, selain daripada kita dah tahu dah formula kat sini. Okey, so panjang PT ni hipotenus ni 5. B ni PT ni 5. So macam mana nak cari hipotenus teorem Pythagoras? Okey, 4 kat sini 3. So macam mana nak cari PT ni? So PT kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So 16 tambah dengan 9. So kita dapat 25. So PT punca 25. So pelajar akan dapat 5. Ini sama jawapan dia 5. Boleh Okey, so lagi satu untuk C lah. Untuk C, so cikgu padam dulu. Okey, untuk C buat warna lain pula, biru. Okey, C dia nak sin QRS. So kat sini dia nak kat situ. Okey, jadi kita tahu sin QRS kita andaikan X lah. X sama dengan sin saya takut hantu, tentangan per hipotenus. So dekat sini kita akan dapat 6 per dengan 10. So pelajar boleh kecilkan
6/10 ataupun 3/5 lah. 2 3 kali 2 5. So 2/5 2/5. Macam mana 3/5? Kecil kan? 3/5. Okey, selain daripada pelajar nak kecilkan kalau dalam kalkulator tu, so pelajar akan dapat 6/10. So kita tulis 6 per dengan 10 kan. So kalau pelajar nak kecilkan dia, pelajar tekan sama dengan, so 3/5. So dia dah kecilkan. Okey, yang ni pecahan lah, perpuluhan, yang ni pecahan 3/5. Mudah So settle untuk contoh yang kelima. Okey, kita pergi kepada contoh yang keenam. Okey, contoh yang keenam ni pelajar kena tekan kalkulator sikit lah. Okey, jika sin theta sama dengan 0.6, cos theta sama dengan 0.8. So hitungkan nilai tangent. Okey, boleh cari tak? Okey, so pelajar kena tahu tangent theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Ni basic ni. So sin theta 0.6 bahagi dengan cos 0.8. So pelajar akan dapat, so kalau kita tekan kalkulator, 0.6 per dengan 0.8. So pelajar tekan je sama dengan, tekan ABC tu so pelajar akan dapat 3/4. Mudah je mudah je. Okey, ataupun boleh juga jawab dalam perpuluhan 0.775. So dua jawapan lah. Okey, dan contoh yang terakhir sekali. Okey, contoh yang terakhir, sin theta sama dengan 3/8. Okey, tangent theta 3 per punca kuasa 55. So sekarang ni kita nak cos theta. So macam mana pelajar tangent kita dah tahu, formula sebelum ni tangent kan. Kita dah tahu tangent theta sama dengan sin theta bagi dengan cos theta. So boleh selesai lah. Tangent theta ni berapa? 3 per punca kuasa 55 sama dengan sin theta. Kita ada 3/8 bahagi dengan cos theta. So buat datang sini lah. Seperti biasa. So cos theta ni cikgu sambung cos theta sama dengan, dia masih 3/8 bahagi dengan yang ni, bawa datang sebelah, dia akan jadi terbalik lah. Dia akan jadi terbalik. Ataupun kita ambil terus ya, semua senang. 3 per dengan punca kuasa 55. So pelajar boleh tekan kalkulator lah. Boleh tekan kalkulator. Biasanya 3 ni kita boleh potong So 8 per dengan punca kuasa 55. Sekejap, ni silap ni kat sini, mistake sikit. Okey, so dekat sini ni kan 3/8. 3/8 dia sebenarnya dia bahagi ni. Okey, 3 per punca kuasa 55. Kalau kita tukar kepada darab, 3/8 darab dengan punca kuasa 55/3. So kita potong lah. So potong 3. So pelajar akan dapat jawapan akhir dia, punca kuasa 55 per dengan 8. So settle Okey, masa dah menunjukkan 25 minit dah. Okey, so kita settle contoh 1 sampai contoh 7 sambungan daripada introduction semalam. So next kelas cikgu akan sambung lagi contoh 7 sampai contoh 14 lah. Okay. So dalam buku awak ni sebenarnya dia contoh 7
sampai contoh 8 sampai contoh 16. So hanya ada 16 contoh saja. So cikgu bahagi dia kepada 2 lah. Okey, itu saja daripada cikgu. So pelajar boleh subscribe channel cikgu, boleh tekan like. Terima kasih support. Yang paling penting sekali di musim PKP ni, pelajar kena selalu tengok video lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.